Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Okey, kami adalah master dealer di Public Gold dan kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dengan menyimpan emas bagi anda untuk mencapai matlamat masa depan yang lebih baik dengan dana persaraan dan dana pendidikan untuk anak-anak. Okey, untuk malam ini kita akan berkongsi dan kita akan membincangkan 5 masa terbaik untuk kita dan anda semua untuk pajak arahnu atau jual emas semula. Okey, untuk sesi malam ini, pembincangan malam ini Sadia akan meneruskan seperti biasalah. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Okey, dah hari Jumaat dah hari ni. Esok kita berhujung minggu. Sebelum kita berhujung minggu, kita dengar dulu pasal ilmu emas bersama FB Live Yunus dan Sadia. Okey, untuk kali ini seperti yang Yunus nyatakan, ini adalah tajuk yang menarik, yang ramai orang nak tahu. Kita kumpul emas, bila pula kita nak jual emas kita? Bila pula kita nak pajak ataupun ahranu? Nak pajak ke, nak ahranu ke, ataupun nak jual semula? Okey, kalau nak tahu, anda semua memang melihat video yang memang khas untuk membincangkan mengenai perkara ini. Jadi sebelum kita mulakan sesi malam ini, boleh tak saya nak mohon kerjasama daripada kawan-kawan semua, sharekan FB Live ini di Facebook anda. Jika anda ada page, bolehlah kongsikan di page anda. Dan jika ada grup, kita ni memang sekarang ni ramai yang ada Facebook group. Jadi sharekan dengan grup-grup anda agar lebih ramai lagi orang dapat tahu mengenai ilmu ini. Kita kongsikan beramai-ramai agar kita sebenarnya dapat memberikan circle yang positif kepada lebih ramai orang supaya celik kewangan dan celik emas. Okey, baiklah. Seperti yang kita dah janjikan, malam ini adalah tajuk yang paling saya suka kerana bila kita nak jual atau pajak atau ahranu emas kita. Okey, izinkan saya untuk share skrin. Okey, sebentar ya. Okey, sekarang ni seperti yang kita dah tahu, ini tajuk untuk malam ini dan untuk masa yang pertama yang paling sesuai untuk kita jual pajak atau ahranu. Okey, sebentar. Alright, okey, nampak ya? Sekarang ni kita tengok bahawa yang pertama, seperti yang kita dah tahu, apabila kita menyimpan emas ini, kita mempunyai matlamat. Bukan saja-saja je simpan. Kalau simpan saja-saja je, memang tidak akan berjaya menyimpan. Percayalah. Okey, jadi apabila kita dah tahu apa matlamat untuk kita menyimpan emas, kita fokus untuk menyimpan emas dan bila tiba masanya untuk kita gunakan emas tersebut, maka kita dah capai matlamat untuk simpanan tersebut, maka kita gunakanlah emas tersebut. Sama ada pilihannya adalah jual semula ataupun pajak ataupun ahranu. Kalau kita orang Islam ni, saya lebih suka menggunakan aspek kepada ahranu ya. Jadi sama ada nak ahranu ataupun nak jual semula. Kita bagi contoh. Sekarang ni kita dah ada membina dana pendidikan anak-anak untuk masuk ke pusat pengajian tinggi. Sama ada pusat pengajian tinggi swasta ataupun awam. Walau bagaimanapun, katakanlah dapat beasiswa ke ataupun dapat pinjaman PT-PTN ataupun pinjaman peribadi apa semua ni. Yang ini kalau pinjaman peribadi ni maksudnya apa? Kita berhutang. Kalau pinjaman PT-PTN, kalau dapat skor semua barulah tidak perlu bayar semula. Kalau tak, memang kena bayar. Tapi adakah anak kita ni yang kita tengok daripada kecil ni memang akan layak untuk beasiswa?
Kita tak tahu. Jadi sebab tu kita bina dana pendidikan anak. Jadi bila dah sampai tiba masanya, anak dah habis SPM, dah dapat result, dah dapat keputusan nak masuk universiti yang mana satu. Dan juga telah diberi pilihan untuk melanjutkan dalam jurusan yang mereka pilih dalam pusat pengajian tinggi. Jadi masa itulah kita pun boleh jual emas kita tersebut. Okey, sekarang ni saya kongsikan pengalaman peribadi bagi Yunus dan saya. Kita ada 4 orang anak. Jadi untuk 4 orang anak ni kita ada dana untuk pendidikan. Dan untuk dana pendidikan anak-anak kita ni pasal dia berbeza kerana umur mereka ni adalah pada umur yang berbeza. Tapi untuk 3 yang pertama ni, anak pertama, kedua dan ketiga, mereka ni akan masuk universiti selang setahun. Jadi macam tahun ni anak saya yang sulung masuk universiti, tahun depan anak yang seorang lagi tu baru nak habis belajar, dan tahun akan datang tu nanti dia akan masuk universiti. Jadi kita ada satu dana pendidikan yang agak besar. Jadi ada emas yang kita jual dan ada juga yang setengah yang kita pajakkan, kerana saya tahu nanti saya boleh tebus balik emas tersebut dalam masa yang terdekat, dan emas yang saya pajak itu semula akan boleh digunakan untuk membiayai kos pendidikan anak saya yang kedua nanti. Yang ini sebagai contoh bagaimana kita buat perancangan. Jadi maksudnya ada yang kita memang jual, ada yang memang kita rahnukan ataupun kita pajak. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak, macam mana kita bina dana pendidikan tu. Kita sebagai ibu bapa, kita yang tentukan. Poket kita yang tentukan berapa simpanan kita. Tapi yang paling penting bahawa kita mempunyai simpanan untuk anak-anak. Dan simpanan untuk dana pendidikan anak-anak saya ni bukannya hanya semuanya dalam bentuk emas ya. Ada yang dalam bentuk ASB, ada dalam SSPN, ada juga dalam tabung haji. Tapi dalam tabung haji tu lebih kepada kita fikir kalau kita nak buat umrah ke ataupun nak buat haji nanti, barulah kita akan gunakan wang simpanan tersebut. Kalau tak, kita akan lebih fokus untuk gunakan yang dana pendidikan dalam bentuk emas tu dulu untuk kita liquidate dulu untuk kita gunakan. Alright. Jadi itu adalah contoh macam mana bila masa kita nak gunakan untuk jual ataupun rahnukan emas. Untuk yang contoh kedua pula adalah apabila kita mempunyai matlamat yang jelas, kita simpan emas untuk dana persaraan. Okey, bila dana persaraan ini maksudnya apabila kita bersara, kita dah tak ada kerja lagi dah. Kalau orang tu dia kerja di penjawat awam ya, maksudnya dalam sektor awam, jadi dia ada pencen. Jadi adakah pencen tersebut mencukupi untuk kehidupan selepas persaraan? Pasal kalau pencen ni dia bukannya dapat semua gaji tersebut. Jadi oleh itu bolehlah dipertimbangkan untuk menggunakan emas sebagai tampungan bagi dana persaraan. Manakala bagi yang bekerja di sektor swasta yang memang ada KWSP, adakah duit dalam KWSP itu mencukupi untuk dana persaraan? Katakanlah lepas bersara kita boleh hidup dalam 20 tahun lagi, ataupun ada orang boleh hidup dalam sampai 30 tahun lepas bersara. Itu bukannya satu macam terkejut. Zaman sekarang ni orang sampai umur 90 tahun pun boleh hidup lagi ya. Jadi dana persaraan tersebut, jika keluarkan duit daripada KWSP, jadi adakah dana tersebut mencukupi untuk 20 ataupun 30 tahun selepas kita berhenti daripada berkhidmat? Jadi dah tak ada kerja lagi. Cukup ke tak? Jadi kalau kita ada dana persaraan dalam bentuk emas, katakanlah kita dah ada 1 kilo emas. 1 kilo emas. Adakah kita jual semua 1 kilo tu sekali? Adakah kita jual semua sekali?
Jadi kalau ikutkan daripada pembacaan saya dalam buku-buku berkenaan dengan kewangan dan juga emas, ada yang mencadangkan jika kita tahu dalam 1 tahun tu berapa kita punya wang yang kita perlukan untuk kehidupan yang selesa, bukan bermewah-mewah ya. Kalau bermewah-mewah ni maksudnya berjalan, melancong apa semua. Ni yang kehidupan biasa, macam biasa, bayar bil air, bil api, bil telefon, bil utility. Macam biasa kita tahu berapa bajet kita untuk 1 bulan dan kita replicate untuk 1 tahun. Jadi dia jual emas tu dalam sedikit-sedikit dijualkan. Bukannya macam dia jual, katakanlah dia ada 1 kilo tu, dia jual sekali sekilo. Tak, maksudnya dia jual sedikit-sedikit. Ada yang jual dalam tempoh 6 bulan, setiap 6 bulan dia jual. Ada juga yang menjualnya dalam tempoh 1 tahun perbelanjaan, dia jual sekali dan lepas tu duit perbelanjaan hanya ambil daripada wang tersebut. Emas yang lain akan disimpan dan apabila cukup 1 tahun akan datang, dia akan jual lagi untuk kegunaan kerana masa itu sudah lagi tidak bekerja dan ini adalah mendatangkan kemudahan kerana masih ada lagi pendapatan untuk seharian kerana hasil daripada simpanan semasa waktu bekerja. Itu adalah contoh masa untuk yang paling sesuai bagi menjual semula emas tersebut. Jadi nampak ya perbezaan bila masa nak jual, bila masa nak arahnu. Okey, baiklah. Itu adalah masa yang pertama, iaitu bila kita dah capai matlamat mengapa kita simpan emas tersebut. Okey, sekarang ni saya pergi kepada faktor yang kedua, bila masa yang sangat sesuai untuk kita arahnu ataupun kita jual emas tersebut. Okey, yang kedua ya. Untuk yang kedua iaitu waktu kecemasan ataupun terdesak. Jadi bila waktu kecemasan ataupun terdesak inilah bila fungsinya emas yang kita simpan itu juga ada bagi untuk dana kecemasan. Apa itu dana cemas tu, dana kecemasan? Contoh kita dah ada insurans. Kita dah ada insurans tetapi insurans kita cover sampai umur katakanlah sampai umur kita 80 tahun ataupun ada yang sampai insurans yang sampai 100 tahun. Tapi kalau katakanlah kita dah kena satu-satu penyakit dan insurans tersebut tidak cover lagi untuk penyakit tersebut ataupun katakanlah kita dah sampai limit insurans ataupun takaful, dia ada limit tahunan yang berapa kali kita boleh guna apa semua tu. Katakanlah dah sampai limitnya. Jadi kos perubatan ni kita tahu tinggi. Jadi bila dah habis limit takaful kita ataupun dah memang kita dah tiada lagi dah yang boleh gunakan nak charge balik daripada kita punya takaful, masa itulah kita boleh gunakan daripada kita punya dana emas. Okey, simpanan emas untuk kecemasan itu bolehlah digunakan. Jadi kita tidak berhutang dan juga kita akan mendapat medical service yang terbaik untuk penyakit-penyakit yang kita tak tahu kita bakal hadapi kalau tidak menjalankan kehidupan yang sihat daripada awal. Ini juga nasihat untuk diri saya ni, supaya saya memastikan saya sihat dan menjalani kehidupan yang sihat, agar ini bagi memastikan kita tidak dikenakan kos-kos perubatan yang tinggi pada masa akan datang. Jadi tapi bila kita terdesak kecemasan sangat, jadi kita dah ada takaful dan kita ada wang simpanan juga, tetapi jika dah kos perubatan tu dah terlalu tinggi ataupun insurans tu dah tak cover, jadi bolehlah kita cairkan kita punya dana kecemasan dalam bentuk emas tersebut untuk membiayai kos-kos perubatan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah kecemasan apabila katalah na'udzubillah, yang ini janganlah terjadi. Tetapi kita tak tahu jika ada kebakaran. Bila rumah terbakar, panggil bomba. Bomba datang berlumba-lumba untuk menyelamatkan harta benda. Tetapi bila dah terbakar, maksudnya kita ada loss, ada kerugian di situ. Jadi bila kita nak bina balik kan, nak beli rumah ke ataupun nak sewa rumah baru ke, kita perlukan kelengkapan dalam rumah. Jadi emas itu bolehlah dijual
untuk kita membina balik rumah yang baru untuk kehidupan kita yang lebih baik semula selepas bencana yang datang kepada kita. Jadi maksudnya at least kita adalah dana. Kalau katakanlah kita simpan wang ringgit dalam rumah, kalau rumah terbakar habis wang ringgit tu semuanya hancur sekali. Tetapi kalau kita simpan emas, insya-Allah emas itu tetap akan ada. Walau bagaimanapun emas bila dia ada dekat dalam simpanan, katakanlah rumah kita terbakar ke apa, na'udzubillah, janganlah jadi. Tetapi jika terjadi, ada emas tersebut masih boleh diselamatkan dan simpanan itu tidak hilang, tidak jadi zero, kosong. Okey, itu yang kedua. Ketiga kan contoh macam bencana alam. Macam kat Malaysia ni, kita sekarang ni lihat, boleh katakan ada macam dah jadi satu rutin ya, bencana alam, iaitu terutamanya banjir ya. Kalau banjir, tengok kalau orang kena banjir, berapa banyak rumah-rumah yang habis ditenggelami air. Jadi bila dah tenggelam air, habis perabot-perabot kita habis rosak. Takkanlah habis nak nak beli yang baru je semua. Tapi kalau dah terpaksa, kalau tak ada peti ais, macam mana kita nak simpan lauk pauk kita? Macam mana nak simpan kita punya barang-barang mentah untuk masakan? Jadi peti ais tu penting. Jadi mungkin bila ada bencana macam ni, kecemasan telah berlaku dan kita boleh jual semula emas kita tersebut untuk membeli keperluan asas dalam rumah semasa kita setelah menghadapi bencana. Dan yang seterusnya, kerosakan kereta yang memerlukan modal tinggi untuk dibaiki. Contoh, jika ya kita ni ada insurans kita punya kereta, dan apabila insurans ni kadang-kadang nak claim daripada insurans kereta ni mengambil masa. Ada kalanya kalau bengkel-bengkel ni dia cakap memang boleh cover insurans tapi you kena bayar dulu. Jadi bila nak bayar dulu, kalau kad kredit pun dah tak ada, ataupun bila kad kredit tu dah habis limit, jadi masih lagi tidak dapat menampung pembayaran tersebut. Macam mana kita nak pergi bekerja kalau kereta tak ada? Jadi at least kalau kita ada emas, kita bayar, kita boleh jual atau pajakkan dulu emas tersebut. Dan apabila duit insurans tu dapat balik, kita boleh tebus atau beli semula emas yang baru. Jadi yang ini at least kita ada orang kata dana kecemasan kita tu bila betul-betul diperlukan untuk penggunaannya, kita ada dan kita tidak perlu rungsing untuk memikirkan di manalah cara nak cari duit bila masa-masa terdesak sebegini. Okey, baiklah, itu contoh ya waktu kecemasan yang mana sama ada kita boleh ahrahnu ataupun kita pajakkan emas kita. Jadi sekarang ni saya nak kongsikan untuk masa yang terbaik ketiga untuk sama ada nak ahrahnu atau jual emas simpanan kita. Okey, nombor 3. Okey, apa dia nombor 3? Jadi nombor 3 adalah, okey sebentar ya, hadiah untuk diri sendiri. Reward time. Okey, untuk wanita-wanita di luar sana, kita ni kalau dengar reward time tu, sangat-sangat teruja, sangat-sangat menyeronokkan. Terutamanya apabila kita nak reward diri sendiri. Okey, sekarang ni saya bagi contoh yang untuk wanita dulu di luar sana. Jika anda mempunyai barang kemas yang lama ataupun yang dah rosak, yang dah kemek dan dah terputuslah macam-macam. Jadi bila untuk masa untuk rewards times ni, maksudnya bila masa harga emas tu rendah ataupun bila masa anda ada duit, bolehlah ditukarkan emas yang lama kepada emas yang baru. Boleh jual semula emas yang dah rosak, emas yang dah putus, barang-barang kemas yang dah putus tu kita boleh beli yang baru. Ini adalah cara untuk kita rewards diri sendiri. Jadi untuk masa tu kita jual semula emas barang kemas kita untuk mendapatkan koleksi barang kemas yang baru. Contoh yang kedua pula,
Jika yang sekarang ni orang ramai tak boleh nak travel pergi luar negara. Jadi mereka menukarkan simpanan mereka kepada bentuk emas. Jika dah boleh travel balik, dah boleh berhuha-huha pergi ke luar negara untuk bersukaria, untuk rewards diri sendiri selepas bekerja keras, menyimpan, dah ada dana untuk pelancongan dan dah ditukarkan daripada simpanan wang kepada simpanan emas, maka bolehlah menggunakan dana tersebut untuk melancong ke luar negara. Seronok kan? Kita simpan-simpan emas, lepas tu kita buat reward diri sendiri. Kita boleh melancong ke luar negara dengan menggunakan emas simpanan sendiri. Dan yang paling seronok untuk para jemaah yang ingin mengerjakan umrah dan haji. Yang ini orang memang bina matlamat untuk menyimpan bagi mengerjakan ibadah haji dan umrah ini. Ini adalah satu reward untuk diri kita kerana kita ingin menjalankan ibadah kita dengan simpanan emas. Jadi sangat-sangat sangat-sangat penting untuk kita mengetahui apabila kita menyimpan emas untuk pergi mengerjakan haji, sebenarnya kosnya akan lebih murah. Kerana apabila kita simpan emas dan apabila kita simpan wang, simpanan emas dalam jangka masa panjang, kos haji sebenarnya banyak akan turun berbanding kalau kita simpan duit kerana faktor inflasi. Jadi sebab tu simpanlah emas untuk dana pergi ke haji, pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi anda akan melihat betapa beruntungnya dengan simpanan emas tersebut kita boleh mengerjakan haji dan umrah. Okey, itu adalah masa yang terbaik untuk menjual emas bagi rewards diri sendiri. Okey, sekarang ni saya pergi pula kepada masa yang keempat yang paling sesuai untuk pajak Ahrahnu ataupun jual emas tersebut. Okey, yang nombor 4. Yang nombor 4 adalah apabila memerlukan modal untuk memulakan perniagaan atau modal pusingan perniagaan. Okey, yang ini katakanlah jika nak memulakan perniagaan, jadi kita ni tak ada orang, tak ada bank, tak ada siapa-siapa nak bantu untuk memulakan perniagaan. Jadi kalau ada simpanan emas, bolehlah dijual ataupun diarahnukan emas tersebut untuk memulakan perniagaan. Kalau nak ikutkan, kalau rakan-rakan kita di Pantai Timur, ramai yang menggunakan emas sebagai modal pusingan untuk perniagaan mereka. Kerana apabila mereka, katakanlah ni bulan puasa nak hampir datang ni, jadi nak buka bazar Ramadan, sama ada secara online ataupun buka depan rumah. Iaitu kita tengok macam mana perkembangan pandemik ni nanti. Jadi mereka memerlukan modal untuk nak jual di bazar Ramadan. Jadi bila oleh nak gunakan modal tersebut, mereka pun arahnu ataupun jualkan emas yang mereka ada untuk jadikan modal pusingan untuk perniagaan makanan untuk di bazar-bazar Ramadan. Untuk bazar Ramadan ni dia punya keuntungannya, orang kata berniaga sebulan untung setahun. Pasal apa? Keuntungannya berlipat-lipat kali ganda. Jadi apabila mereka dah menggunakan emas untuk modal perniagaan mereka ataupun modal pusingan mereka, keuntungan yang mereka dapat semula tu, mereka boleh tebus semula emas yang diarahnukan ataupun mereka juga boleh membeli emas yang baru dan boleh beli lebih banyak lagi emas kerana keuntungan yang mereka perolehi. Okey. Nampak betapa banyaknya tempat masa sebenarnya yang boleh digunakan apabila kita nak guna balik emas yang kita simpan. Kita simpan ni mesti ada matlamat. Dan apabila kita tahu bila masa nak guna emas tu, kita akan lebih fokus untuk menyimpan kerana kita akan tiba masanya menggunakan emas tersebut demi kebaikan diri kita
juga. Okey, dan sekarang ini adalah masa yang kelima yang paling sesuai untuk pajak Ahrahnu atau beli ataupun jual semula emas milik masing-masing. Okey, yang kelima. Yang kelima adalah apabila nak jual balik semasa harga emas tinggi. Yang ini memang sangat sesuai untuk pelabur emas. Kerana mereka yang pelabur emas ni, mereka beli emas dalam keadaan pukal. Yang pukal tu maksudnya banyak-banyak. Dan apabila tiba masa harga emas yang paling tinggi, mereka jual dan mereka dapat keuntungan. Kalau yang macam modal kecil-kecil ni, macam yang beli segram, 10 gram, yang ini lebih kepada simpanan ya. Tetapi kalau orang yang melabur ni, seperti yang saya pernah terangkan dalam FB Live yang sebelum ni, mereka melabur ni dalam 100 gram ke atas, 250 gram ke atas. Jadi mereka memang tahu, okey, yang ini beli emas untuk pelaburan. Bila dapat keuntungan, harga emas yang dibeli tu adalah rendah berbanding dengan harga yang masa harga tinggi tu. Masa harga tinggi dia terus jual untuk dapatkan keuntungan. Jadi sekarang ni, nak tahu tak? Harga emas sekarang ni adalah antara harga emas yang terendah pada tahun 2021. Jadi apa yang pelabur-pelabur buat? Apa yang orang-orang di luar sana buat? Inilah masa yang paling sesuai untuk beli atau borong emas. Kalau boleh, jangan jual emas masa sekarang ni. Pasal sekarang ni, sekarang bukannya cakap esok lusa ni. Sekarang ni adalah masa yang paling sesuai untuk kita beli emas. Gaji dah dapat, Aisyah dah dapat. Jangan pula nantikan nampak pula nak shopping kat luar tu, nak online shopping tu dah terbeli benda yang bukan-bukan. Make sure simpan paling kurang 10% daripada gaji kita ataupun dalam duit yang kita dapat daripada Asina. Tukarkan dalam bentuk simpanan. Kalau katakanlah 10% simpanan tu, nak simpan sikit dalam ASB boleh, nak simpan sikit dalam tabung haji boleh. Tetapi jangan lupa untuk simpan juga dalam portfolio emas. Okey, baiklah. Itulah 5 masa terbaik untuk pajak Ahrahnu dan jual semula emas yang kita dah simpan. Sekarang ni saya nak recap semula 5 masa yang terbaik itu. Sebentar ya. Okey, 5 masa terbaik untuk pajak Ahrahnu dan jual emas. Masa yang pertama adalah apabila matlamat simpanan dah tercapai, contohnya dalam membina dana pendidikan dan juga dana persaraan. Yang kedua adalah waktu kecemasan ataupun terdesak, contohnya kerana kita nak bayar kos perubatan, rumah terbakar, perlukan kos untuk membina semula rumah, bencana alam yang telah terjadi dan kita nak membina balik kehidupan kita yang baru, dan kerosakan kereta yang mungkin terlalu mempunyai modal yang tinggi untuk dibaiki. Jadi kita mempunyai wang ya, emas itu adalah wang untuk kita gunakan. Jadi yang seterusnya, yang ketiga adalah apabila kita nak hadiah ataupun reward diri sendiri. Contohnya kita simpan untuk mengerjakan haji dan umrah, kita nak melancong ke luar negara ataupun kita tukarkan emas lama kepada barang kemas yang baru. Jadi kita hadiah untuk diri sendiri. Simpan-simpan dan kita hadiah. Tak lupa untuk hadiah untuk diri sendiri. Yang keempat adalah modal memulakan perniagaan atau modal pusingan perniagaan. Jadi kalau yang berniaga tu bolehlah tukarkan keuntungan anda dalam bentuk emas dan ianya boleh digunakan sebagai modal pada masa akan datang. Dan yang kelima adalah menjualnya semasa harga emas tinggi. Kerana apabila harga emas tinggi, anda mempunyai simpanan emas yang mencukupi untuk meraih keuntungan dan ini sangat-sangat sesuai untuk pelabur emas. Tapi kalau harga emas tengah rendah, ini adalah masa yang sesuai untuk beli. Jadi sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk anda beli kerana emas sekarang ni harganya sangat rendah di tahun 2021. Okey, baiklah. Sekarang ni Yunus ada bersama dengan saya dan ini adalah masa untuk promosi bersama Public Go. Okey, malam ini kita masih ada promosi dibuka sehingga jam 11.59 malam ini. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang keemasan ini ya.
ada beberapa jam lagi sebelum promosi ini ditutup. Okey, kita ada promosi untuk 1 dinar dengan bayaran selama 10 bulan iaitu RM105 untuk sebulan anggarannya. Kita juga ada promosi untuk 10 gram gold bar dengan bayaran 10 bulan. Dan ada juga untuk 20 gram gold bar. 20 gram gold bar ini adalah sekarang ini promosi ini untuk normal dealer dengan tambahan wildcard bernilai RM200 dan bayarannya juga untuk 10 bulan juga. Dan ada juga promosi 5 dinar untuk normal dealer tambahan wildcard bernilai RM200. Dan ada lagi satu promosi untuk 5 dinar juga, tapi ini adalah untuk 5 keping 1 dinar. Bermaksud 1 dinar itu ada 5. Samalah dia sama untuk normal dealer juga. Dan 10 dinar untuk priority dealer tambahan dengan wildcard bernilai RM200. Dan ini special untuk anda mendapatkan status priority dealer. Hari ini kita buka sehingga 11.59 malam iaitu 40 gram gold bar dengan bayaran selama 10 bulan. Dan juga ada set Marvel Fantasy, 1 set untuk normal dealer dan 2 set untuk priority dealer. Dan Sadiah ada promosi untuk barang kemas. Untuk barang kemas pula kita ada RM3,000 untuk belian sehingga bayaran bulanan 6 bulan boleh melayakkan untuk menjadi normal dealer. Manakala untuk RM5,000 ke atas anda akan terus boleh layak untuk menjadi priority dealer, dan kedua-dua belian ini boleh dibuat bayaran sehingga 6 bulan dan pembelian wildcard iaitu 0.5 gram emas yang akan tertera nama dan status dealership anda bagi status dealer di Public Gold. Dan kalau untuk dealer di Public Gold ini, normal dealer akan mendapat insentif sebanyak 1% untuk pembelian sendiri ataupun pembelian rakan-rakan yang dibimbing. Okey, yang kedua pula untuk priority dealer 1.5% untuk setiap insentif pembelian sendiri ataupun rakan-rakan dan ahli keluarga yang dibimbing dalam simpanan emas. Jadi sebenarnya kalau jadi dealer ni tiada komitmen untuk jual kepada orang, tapi kita ambil dealership ni untuk belian sendiri, kerana apabila beli emas yang akan datang terus dapat harga yang menarik kerana anda akan dapat cashback untuk setiap pembelian sendiri. Okey, itu saja dari saya. Saya nak tanya Yunus, ada tak tambahan? Okey, untuk anda semua ingat dia, promosi ini berakhir malam ini jam 11.59 malam. So cepat-cepat anda buat tempahan. Mana yang belum daftar hubungi kami. Saya dan Sadiah akan bantu untuk buat pendaftaran percuma untuk anda. Dan untuk anda yang memang telah mempunyai introducer, boleh hubungi introducer anda. Dan hanya untuk orang yang tiada introducer ataupun ingin kami menjadi introducer anda di Public Gold, kami sedia memberikan bimbingan untuk anda. Jangan lupa bahawa kami akan ada FB Live lagi pada hari Ahad ini jam 8 malam dengan topik yang lebih menarik berkenaan dengan ilmu emas dan juga Public Gold. Okey, itu saja daripada saya. Saya Sadiah. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.